Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azza Vivian daripada grup D65. Dalam video ini, saya akan membincangkan tentang kesan sekiranya penjajah tidak datang ke Malaysia. Sebagaimana yang kita tahu, negara kita telah dijajah oleh beberapa kuasa asing, iaitu Portugis, British, Belanda dan Jepun. Namun, pernahkah anda terfikir apa yang akan berlaku jika negara-negara ini tidak datang menjajah? Adakah negara kita akan sama seperti sekarang ataupun lebih maju, kemungkinan lebih mundur? Pastinya, kesan yang ketara akan berlaku. Dalam perbincangan ini, kita akan sentuh mengenai kesan tersebut dari segi masyarakat, ekonomi, politik dan kemajuan Malaysia. Pertama sekali, masyarakat. Masyarakat kini menunjukkan perbezaan yang banyak jika dibandingkan dengan sebelum penjajahan. Jika penjajah tidak datang, kemungkinan masyarakat yang berbilang bangsa, kaum dan agama kini tidak wujud. Pada awalnya, penduduk di Tanah Melayu hanya terdiri daripada orang Melayu, orang asli dan kaum Bumiputera Sabah serta Sarawak. Kuasa asing yang datang menjajah negara kita lah yang membawa masuk warga asing, menjadikan kini masyarakat kita terdiri daripada pelbagai kaum. Selain itu, negara kita juga tidak akan mempunyai kepelbagaian dari segi gaya hidup, kepercayaan dan kebudayaan. Sebagaimana yang saya sebutkan di poin pertama tadi, tidak akan wujud kepelbagaian dalam masyarakat kita jika kuasa asing tidak membawa masuk warga asing. Kesan yang seterusnya adalah dari segi ekonomi. Ia merupakan domain sosial yang menekankan pengeluaran, penggunaan dan pengurusan sumber. Sekiranya tidak ada campur tangan oleh kuasa asing, kerajaan kita akan masih mengamalkan kegiatan ekonomi secara kecil-kecilan sebagaimana penduduk Tanah Melayu sebelum dijajah. Mereka hanya menjalankan kegiatan ekonomi secara tradisional dengan tujuan hanya untuk menampung sara diri dan keluarga. Peluang pekerjaan kepada penduduk negara kita juga akan terhad berikutan ekonomi yang dijalankan secara kecil-kecilan. Berbeza dengan setelah kedatangan penjajah, mereka memerlukan tenaga pekerja yang ramai atas dasar ingin memajukan kegiatan ekonomi di negara kita untuk beroleh keuntungan. Kemungkinan juga ekonomi negara kita tidak akan berkembang dengan pesat seperti yang dialami rakyat Malaysia sekarang. Kita mungkin akan ketinggalan jauh dari segi kemajuan ekonomi dan keperluan harian. Kemudiannya, kesan terhadap politik. Aspek yang agak besar kerana ia merangkumi kesemua hal ehwal negara tentang cara mengendalikan atau mengurus. Sistem pemerintahan yang terdiri daripada hanya orang Melayu akan masih diterapkan disebabkan tiada campur tangan daripada kuasa luar. Tidak juga berlaku perselisihan dari segi kefahaman dan kepentingan yang berbeza. Sistem pemerintahan juga akan dilaksanakan bercorakkan feudal seperti yang diterapkan pada awal pemerintahan sebelum dijajah. Pemerintahan feudal juga membenarkan sistem pemerintahan beraja wujud dalam politik. Akhir sekali, kesan terhadap kemajuan negara. Ianya adalah bergantung kepada tahap pendidikan sesebuah negara. Oleh itu, sistem pendidikan di negara kita mungkin tidak wujud ataupun berkembang kerana masyarakat Melayu sebelum dijajah tidak menitik beratkan soal pendidikan. Oleh yang demikian, gaya hidup yang kini moden juga tidak wujud kerana tiada teknologi atau inovasi baru yang lahir daripada golongan yang berpendidikan di negara kita. Kesimpulannya, setiap apa tingkah sama ada dijajah maupun tidak, pasti ada kesan baik serta kesan buruk masing-masing. Berdasarkan perbincangan ini, keburukan yang banyak berlaku sewaktu dijajah. Namun, kita beroleh banyak kebaikan setelah merdeka. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia harus bersama-sama mempertahankan tanah air kita yang tercinta. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.